من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini kita dapat sambung lagi majlis pengajian dan juga tazkirah kita. Jadi cuma pada malam ini saya nak jawab beberapa isu yang dikemukakan kepada saya. Jadi kalau sempat habis, tidak memakan masa yang panjang, kita akan sambung kuliah Akidah Salaf. Kalau tak sempat, insya-Allah kita sambung malam esok. Kerana malam esok masih ada sehari lagi kan. Jadi soalan ni perlu segera saya jawab. Bagi yang mengikuti kuliah kita secara live ini, ada beberapa isu dan kemusykilan yang dikemukakan. Yang pertamanya tentang masalah bila kita melakukan sesuatu ibadah seperti sembahyang, puasa, zakat, haji, apa yang kita harapkan? Dalam satu kuliah ni, di satu negeri, bila seorang ustaz tu dia berceramah, dia tanya, kita pergi menunaikan haji dan umrah ni di atas tujuan untuk apa? Lalu daripada kalangan yang hadir, anak murid kata nak dapat pahala lah. Dia kata salah. Bila kita buat ibadah mengharapkan pahala, maka di sana ternafi keikhlasan. Orang tu tak ikhlas. Sebab bila kita melakukan ibadah, akhirnya kita kata apa? Lillahi ta'ala kan. Nawaitul hajja wal umrata lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan haji dan umrah kerana Allah. Nawaitu shawma syahra ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa sebulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Semua ibadat lillahi ta'ala. Jadi ustaz ni kata, kalau kita buat ibadah kerana nak pahala, ternafi keikhlasan. Kerana semua ibadah kita dituntut supaya buat kerana Allah, bukan kerana pahala. Jadi saya nampak dia tak faham, berlaku kekeliruan di dalam masalah keikhlasan di dalam melakukan ibadah kepada Allah. Yang pertama, memang dalam Al-Quran, dalam hadis, dia suruh kita buat ibadah dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melakukan ibadah melainkan dengan tulus ikhlas kepada Allah. Walaupun kita buat ibadah kerana Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keredaan Allah, tidak ternafi keikhlasan apabila kita mengharapkan pahala. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran sendiri ada beberapa ayat Quran, bahkan banyak ayat Quran memerintahkan kita melakukan ibadah supaya kita bersegera menuntut syurga. Ada ayat yang menceritakan tentang kelebihan pahala terhadap sesuatu ibadah. Sebagai contoh, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhan kamu dan bersegeralah kamu menuntut syurga. Dan syurga ini luasnya sebagaimana langit dan bumi. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka Allah Ta'ala sendiri suruh kita buat ibadah supaya tuntut syurga. Yang keduanya, dalam Allah Ta'ala juga menceritakan sesiapa yang melakukan ibadah, dia tidak akan dipersia-siakan tentang pahala yang amalan yang dilakukan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan ganjaran pahala orang yang buat baik. Okey, yang pertama tadi suruh tuntut syurga. Yang kedua sekali, dia suruh tuntut pahala. Nampak?
Jadi di dalam mentafsirkan ataupun mensyarahkan tentang masalah niat, innamal a'malu bin niyat, hanya sahaja setiap ibadah itu tertentu kepada niat. Nak dikira sesuatu ibadah itu ada nilainya, ada ganjaran di sisi Allah berdasarkan kepada niat yang ikhlas kepada Allah. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, di dalam mensyarahkan hadis ini, Imam Nawawi kata martabat tahap kedudukan manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ada 3 peringkat. Semua peringkat-peringkat ini dan martabat ini semua termasuk di dalam ikhlas. Cuma memiliki martabat keikhlasan masing-masing. Dia ada tinggi, ada sederhana, ada yang bawah. Martabat yang pertama disebut sebagai orang yang melakukan ibadah ni kerana takut. Adakah ibadah dia tidak diakui, tidak diterima oleh Allah? Dia buat ibadah kerana takut kepada Allah. Orang yang jenis macam ni, Imam Nawawi kata, wa dzalika ibadatul abid. Yang demikian itu ibadah sebagai seorang hamba. Hamba ni kan dia buat kerja takut kepada Tuhan dia. Dia buat kerja takut kepada Tuhan. Imam Nawawi kata, kalau orang buat ibadah ni kerana takut kepada Allah, dia dapat pahala juga. Sebab dalam Quran sendiri suruh takut kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Janganlah kamu mati melainkan di dalam keadaan beragama Islam. Banyak ayat-ayat Quran memerintahkan supaya kita takut kepada Allah. Maknanya bila seseorang melakukan ibadah pada Allah dalam keadaan perasaan takut, tidak menafikan keikhlasan. Tahap orang yang buat ibadah kerana takut ini, kalau tak sembahyang, tak puasa, tak beribadat kepada Allah, maka kena seksa. Jadi dia takut. Dia takut dia buat ibadah, tak ternafi keikhlasan. Yang keduanya, orang yang buat ibadah kerana nak pahala. Imam Nawawi kata wadzalika ibadatut tajir. Yang demikian itu adalah ibadah seperti ahli perniagaan. Orang berniaga ni bila dia berniaga, dia nak untung, dia nak rugi. Dia nak untung kan? Dia buat pahala, dia buat ibadah nak pahala. Semacam orang berniaga, dia nak untung, dia nak pahala. Dan Allah Ta'ala memang menjanjikan pahala orang buat ibadah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta benda pada jalan Allah. Ditanam sebiji benih. Benih itu menumbuhkan sepohon pokok, mengeluarkan 7 tangkai. Satu tangkai itu ada 100. Jadi 700 tangkai, 700 pahala daripada satu sumbangan. Allah Ta'ala sendiri kempen supaya orang yang buat ibadah itu, dia akan dikurniakan pahala yang banyak. Dan di dalam ayat yang kita bacakan tadi, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mensia-siakan amalan orang yang buat baik. Dia buat apa sahaja mesti dijanjikan, mesti dia dapat ganjaran pahala di sisi Allah. Golongan yang ketiga, Imam Nawawi kata seseorang yang melakukan ibadah kerana Allah, dia buat semata-mata untuk melahirkan sifat ubudiah kepada Allah. Apa maksud ubudiah? Dia nak melahirkan sifat perhambaan. Aku buat ibadah ni kerana aku hamba. Lalu Imam Nawawi kata wadzalika ibadatul ahrar. Yang demikian itu ibadat orang yang merdeka. Sama ada Allah Ta'ala nak bagi pahala, tak bagi pahala, syurga neraka ada ke tak ada ke, aku tetap buat ibadah kerana aku ini sebagai seorang hamba.
Jadi Imam Nawawi kata, ketiga-tiga golongan yang melakukan ibadah ini, semua ibadah dia diterima oleh Allah, dan semua ibadah yang mereka lakukan tidak menafikan keikhlasan. Sama ada buat ibadah kerana takut, buat ibadah kerana nak pahala, buat ibadah kerana nak melahirkan sifat ubudiyah. Jadi nak bagi ke ustaz tu, dia kena belajar hadis ni, kena tengok syarahan para ulama. Bukan ikut sedap cakap je. Buat ibadah kalau kerana pahala, nak syurga, tak ikhlas, dia kata. Sedangkan ayat berkaitan dengan syurga cukup banyak, ayat berkaitan dengan pahala cukup banyak. Jadi maknanya tidak menafikan keikhlasan bila kita buat ibadah untuk mengharapkan syurga dan juga pahala. Yang kedua, yang ni dah dibahas begitu secara meluas, dibahaskan dengan berbagai-bagai pihak mengemukakan pandangan dan reaksi masing-masing terhadap satu isu. Orang yang sembahyang tetapi tak bertudung, maknanya tak menutup aurat, mana lebih baik? Orang yang bertudung tapi tak sembahyang. Hak ni tuan-tuan tahu, dia dibahas hari-hari sampai ke malam ni pun tak selesai lagi. Macam-macam reaksi respon daripada berbagai-bagai pihak. Kita kena tengok secara keseluruhan janji Allah Ta'ala dalam Quran dan disebut di dalam hadis Nabi. Sembahyang wajib, pakai tudung pun wajib. Yang tu yang pertama yang kita kena faham. Tak sembahyang berdosa, tak pakai tudung pun berdosa. Bila kita tengok dalam Al-Quran, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, seorang sahabat ditanya Rasulullah, bagaimanakah amalan mereka ketika berada di zaman jahiliah dulu? Kebaikan-kebaikan yang mereka buat zaman jahiliah dulu, kira macam mana? Dapat pahala ke tak dapat pahala? Sebab masa tu kan zaman kafir, tak masuk Islam lagi, tapi kebaikan, mereka melakukan kebaikan. Contohnya orang-orang musyrikin Mekah, mereka mengurus dan memakmurkan Masjidul Haram. Orang yang datang daripada luar Mekah, mereka bagi minum. Orang buat haji, buat umrah kan haji umrah ni ibadah yang diwarisi daripada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi wassalam. Demo ni kafir, semua tak kong pahala. Tapi orang datang daripada luar Mekah, mereka bagi minum. Mereka beri layanan yang baik. Lalu Allah Ta'ala kata, aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'indallah. Adakah kamu menganggap memberi minum orang yang datang menunaikan haji dan memakmurkan Masjidul Haram lebih baik daripada orang yang beriman kepada Allah dan juga berjihad pada jalan Allah? Orang kafir ni, musyrik, dia meremehkan Nabi dan para sahabat kerana tak menguruskan Masjidul Haram, tak bagi makan, bagi minum orang yang datang menunaikan haji. Macam mana nak memakmurkan Masjidul Haram? Mereka kuasai, tak benarkan orang Islam datang sembahyang. Mereka halau, mereka usir. Kalau sembahyang di Masjidul Haram, diberi tindakan, dikenakan tindakan. Lalu mereka kuasai. Bila orang datang Masjidul Haram, dia bagi minum. Mereka kata mereka lebih baik daripada Muhammad dan juga pengikut-pengikut dia. Maknanya ada kebaikan yang mereka buat. Jadi kembali kepada hadis tadi, orang kafir zaman jahiliah buat baik. Rasulullah jawab, bila ditanya adakah kami dapat pahala masa zaman jahiliah dulu, Rasulullah kata, aslamta ala ma aslafta minal khairi. Aslamta ala ma aslafta minal khairi. Kamu masuk Islam ni hasil daripada kebaikan yang kamu buat zaman jahiliah dulu. Tengok tuan-tuan, orang kafir buat baik, dia buat baik. Kebaikan itu memang disuruh di dalam agama, disuruh oleh Allah Ta'ala. Akhirnya Allah Ta'ala bagi hidayah dia masuk Islam. Hasil daripada kafir, masa zaman kafir dia buat baik dulu. Ini tuan-tuan, orang yang sembahyang, dia tak pakai tudung. Orang yang jenis macam ni akhirnya dia akan pakai tudung. Sebab inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang pakai tudung pula tak sembahyang, akhirnya Allah Ta'ala akan bagi hidayah kepada dia, dia akan sembahyang. Sebab tu tak payah nak ceritalah, orang tak sembahyang ni pakai tudung tapi tak sembahyang, masuk neraka. Sebaliknya pula, apa tadi, kalau orang sembahyang tak pakai tudung, masuk neraka. Orang yang pakai tudung tak sembahyang pun masuk neraka. Tak boleh dia sebut ayat-ayat macam tu. Sekadar sebagai nasihat boleh,
Sebab berapa banyak di dalam sejarah kita tengok orang yang zaman dia kafir, zaman jahiliah, sesat, tapi dia buat kebaikan, Allah Ta'ala balas. Apa mustahilnya orang yang tak pakai tudung tapi dia sembahyang, akhirnya dia akan pakai tudung? Hasil daripada kebaikan sembahyang yang dia buat. Begitu juga orang yang sembahyang dia tak pakai tudung, hasil daripada sembahyang yang dia buat pula, dia akan pakai tudung. Begitu juga sebaliknya. Sebab Allah Ta'ala kata, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan orang yang buat baik. Dia pakai tudung tu kan baik, akhirnya dia akan jadi sembahyang. Dia sembahyang tu kan baik, akhirnya Allah Ta'ala akan bagi hidayah supaya dia pakai tudung. Jadi kita tengok dalam isu ni viral sampai sekarang ni tak selesai-selesai. Semua nak jadi mufti, semua nak jadi ulama. Tetapi bila kita tengok dalam Quran hadis bagaimana Allah Ta'ala ni Maha Penyayang. Orang yang buat baik sedikit pun, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, dia akan diperlihatkan kebaikan dia di akhirat nanti. Dengan kebaikan yang dia buat, akhirnya Allah Ta'ala akan beri hidayah untuk memberi kekuatan kepada dia melaksanakan hukum-hukum syariat yang lain. Kita tengok dalam dunia sekarang ni cukup banyak sejarah, bukti-bukti yang berlaku, orang-orang yang pelakon-pelakon, artis-artis yang lara. Tapi ada di kalangan mereka yang sembahyang tak tinggal. Akhirnya Allah Ta'ala bagi hidayah menutup aurat. Ada yang jenis orang yang pakai tudung tapi tak sembahyang, akhirnya dia jadi sembahyang. Ada seorang artis yang semua tuan-tuan kalau saya sebut, tuan-tuan semua kenal, tapi saya tak nak sebut, dia telah meninggal dunia. Sebelum sebulan dua sebelum dia meninggal dunia, dia ada satu program dia bersama dengan doktor, profesor apa tu, doktor mata tu, Dr. Muhaya. Bila dia ada satu perbincangan dalam rancangan TV, dia sebut sekarang ni dalam keadaan usia dia sekarang ni, dia kata 15 minit 10 minit sebelum masuk waktu dah gelisah, dah jadi susah hati. Kita tengok dulu zaman lara dia dulu macam-macam tudung, tak pakai sembahyang, tak sembahyang. Dia pun cerita zaman muda dia tak sembahyang. Tapi bila penghujung usia dia, Allah Ta'ala takdirkan dia jadi orang kuat sembahyang. Sebelum masuk waktu dah gelisah. Bukankah ini sebahagian daripada ciri-ciri orang yang beriman? Dan dia pun istiqamah di dalam pakai tudung. Dia mati di dalam keadaan yang baik. Berapa banyak kalau kita nak sebut orang yang penghujung usia dia Allah Ta'ala tukar daripada tak okey kepada okey. Jadi dalam isu yang dibangkitkan ini pun sama. InsyaAllah kita sama-sama doakan orang yang tidak ada kekuatan lagi untuk melaksanakan sebahagian daripada syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara keseluruhan ataupun secara penuh. Yang ketiga, masalah ada seorang ustaz daripada parti-parti tertentu. Ini pun orang viral sehari dua ni. Lebih-lebih lagi kat Pilihan Raya. Dia mengatakan hanya parti ini sahaja adalah merupakan golongan ahli sunnah wal jamaah. Hanya parti ini, orang yang berada dalam satu parti ini saja. Kita nak sebut apa makna ahli sunnah wal jamaah. Yang ni kita selalu sebut di dalam pengajian kita. Sebab Nabi tanya, bila sahabat tanya tentang umat aku akan berpecah kepada 73. Yang mana satu yang betul? Semua masuk neraka kecuali satu. Yang mana? Rasulullah kata wa ma'alaihi wa ashabi. Daripada hadis ini, ulama mengambil hadis ini sebagai kaedah menentukan ahli sunnah wal jamaah. Apa maksud hadirin sekalian? Iaitu yang dipanggil ahli sunnah wal jamaah itu siapa-siapa yang mengikut aku dan mengikut para jalanan sahabat aku. Jadi dia tak kira mana-mana kumpulan, mana-mana organisasi, mana-mana puak. Siapa-siapa yang ikut Nabi semua ahli sunnah wal jamaah, bukan tergolong kepada kumpulan-kumpulan tertentu. Jadi sebenarnya orang duk naik isu ni sebenarnya tak memberi kesan apa-apa pun. Dengan kesilapan yang dilakukan oleh individu yang berada di dalam mana-mana parti, tidak menggambarkan semua tindakan parti tersebut salah. Begitu juga isu seorang sahabat ni yang berpendapat yang masalah isu dibangkitkan tentang masalah isteri tidak menutup aurat tetapi masih sembahyang. Orang nak kaitkan semua dalam kumpulan ni bukan ahli sunnah wal jamaah. Semua kumpulan ni tak dia pakai, tak boleh. Memukul sesuatu kumpulan bukan berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh mana-mana individu yang berada di dalam sesuatu kumpulan.
Kalau yang tu jenah kutip tuan-tuan. Kumpulan mana selamat daripada kritikan? Kumpulan mana? Jemaah mana? Tak terlepas. Mana-mana kumpulan mesti ada individu-individu yang tersilap di dalam melakukan sesuatu tindakan. Okey. Yang keempat. Ni ustaz lain pula. Mungkin ada orang tak pernah dengar lagi. Sebelum-sebelum ni ada lagi. Ada ustaz sebut. Ustaz ni pula sebut perkampungan sunnah ini sebenarnya perkampungan punah. Sebab apa? Dia kata sebab mereka ini menganggap Allah Subhanahu Wa Taala bertempat. Sepatutnya dia kata apa? Isu kita dah bahas banyak kali dah ni. Sepatutnya dia kata JAKIM ni orang kita, dia kata. Orang kita ni maknanya Asy'ariyah Maturidi lah. Patutnya kita telefon, dia kata. Lepas tu pun sekarang ni viral video, ada YouTube, ada Facebook, ada kan. JAKIM mau tengok. Lepas tu hantar polis tangkap, dia kata. Itu baru betul, dia kata. Sebab kita nak jaga ahli sunnah wal jamaah. Ustaz ni, Tok Guru ni dia kena faham. Dalam JAKIM dia ada pakar akidah, dia ada pakar tasawuf, dia ada pakar syariah. Individu-individu, mana-mana pihak yang kata Allah Ta'ala taharah ni, macam saya sendiri kata, JAKIM pun tahu. Bukan kata orang lain. Saya kata Allah Ta'ala taharah, JAKIM pun tahu. Ingat JAKIM nak tahu ke? Malam ni pun dia mau tengok secara live. Mufti-mufti pun tahu, ahli majlis fatwa pun tahu. Kenapa dia mau tak tangkap? Masalahnya mereka faham akidah ni dia ada khalaf, dia ada salaf. Pendirian salah memang kata Allah Ta'ala taharah. Malam ni pun saya tak sorok. Dia ingat JAKIM tu macam dia tak erti. JAKIM tu dia ada panel syariah, tasawuf, akidah. Bila akidah, mereka bukan hanya memahami Asy'ariyah, ataupun mereka bukan hanya memahami akidah salaf. Dia ulang benda yang sama tak habis-habis. Dia nak suruh mana-mana individu yang kata Allah Ta'ala taharah tu supaya JAKIM tangkap, masuk dalam penjara. Dia buat macam ni. Baru betul, baru dia puas hati. Asyik nak kenakan orang je. Orang tak tangkap dia pun mujur dah. Orang tak tangkap dia pun mujur dah. Isu apa? Isu dah kata vaksin tu Yahudi semua. Vaksin tu salah, maknanya anjuran Yahudi. Tak boleh kita suntikkan vaksin ni, tak boleh. Lepas tu apa dia lagi, isu apa dia? Covid ni semua menipu. Itu perancangan Yahudi. Sepatutnya dia kena tangkap dulu. Sebab benda ini fakta, realiti. Orang dah kena Covid seluruh dunia. Dia tak boleh terima. Tiba-tiba dia suruh JAKIM tangkap orang yang kata Allah Ta'ala taharah. Dia pandang JAKIM ni rendah sangat. Seolah-olah JAKIM ni, pimpinan JAKIM, walitan kuasa JAKIM ni tak baca kitab. Kalau tidak, kalau betul tentang pegangan Allah Ta'ala taharah ni salah di sudut Islam, berapa ramai dah kena tangkap di Malaysia ni. Termasuk hak duduk depan ni, confirm dah kena tangkap. Sebab kita ulang tak kurang berpuluh-puluh kali kita ulang Allah Ta'ala taharah. Jadi nak beritahu kepada pihak-pihak yang tertentu yang membangkitkan isu-isu yang macam ni, sepatutnya apa yang berlaku ini kita nak menyatukan orang, bukan kita menanamkan permusuhan kepada pengikut-pengikut kita, kepada ahli-ahli kita, nak menghangatkan suasana, nak memahamkan pengikut kita hak ni saja ahli sunnah jemaah, orang yang mengatakan Allah Ta'ala tak tempat. Kalau di sudut fakta dan dalil dah banyak kali dah saya cerita kan. Malam ni tak payah kita ulang benda yang sama. Begitu juga apa yang berlaku baru-baru ni, ditanya tentang masalah Tauhid 3. Ulama luar negara tu datang tanya tentang masalah Tauhid 3, tentang masalah apa ni, gabung dengan mazhab. Kita duk belajar Tauhid 3 ni dari kecil lagi. Menjadi sukatan pelajaran di sekolah. Dalam usrah kita Tauhid 3 ni, dia baru tanya. Yang tanya pula tu heran pula, mufti pula tu. Lepas tu tanya masalah talfiq mazhab. Ini bukan soalan mufti, soalan budak-budak ni. Budak-budak ni pun tak tanya soalan tu kepada saya. Tauhid 3 mereka faham. Gabung mazhab mereka dah mengaji lama dah. Budak-budak pun tak tanya. Tujuan tanya macam ni untuk menjarakkan, menimbulkan perpecahan di dalam masyarakat, untuk memberi satu tekanan kepada pihak lain. Sebab yang jawab itu sekarang ni dia orang viral kan. Yang jawab tu mufti luar negara, orang alim hebat. Koma siapa? Jadi dengan pendedahan itu, orang akan nampak bahawa orang Islam kita berpecah. Berpecah di dalam masalah furuk kepada agama. Sedangkan dalam masalah ini kita boleh bertolak ansur. Tolak ansur ni perkataan apa yang selalu kita sebut? Tasamuh. Sebab termasuk daripada kalangan ahli sunnah jemaah tadi siapa dia? Wa ma alaihi
wa ashabi, siapa yang ikut aku. Nabi SAW tidak pernah menyebut kena berada dalam kumpulan-kumpulan yang tertentu. Maksudnya mana-mana kumpulan pun yang ikut aku dan ikut para sahabat, itulah ahli sunnah wal jamaah. Yang terakhir saya nak sebut, mengeluarkan Asy'ariyah dan juga Maturidi daripada ahli sunnah wal jamaah suatu kerja yang sia-sia. Sebab apa sia-sia? Seluruh dunia pegang Asy'ariyah Maturidi. Sebahagian daripada negara-negara memang pegang Asy'ariyah Maturidi. Dan juga mengeluarkan Salafi yang dituduh sebagai Wahabi, sebagai bukan ahli sunnah wal jamaah. Sia-sia juga tuan-tuan. Sebab golongan Salafi yang dituduh Wahabi di seluruh dunia ada. Di Malaysia pun ramai. Kerja sia-sia tak ada faedah yang menyebabkan berlaku permusuhan di kalangan orang Islam di dalam masalah furuk kepada agama. Jadi kita ni bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ditakdirkan bahawa kita belajar Quran dan Sunnah. Nak mengetahui sesuatu bab, sesuatu masalah mesti berdasarkan kepada alasan. Alasan itu apa dia? Iaitu fakta dalil daripada Quran dan hadis. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.